Suaidah punya. Suaidah. Okey, Suaidah ada kan tadi? Suaidah? Ya. Okey, boleh baca Suaidah. Ni yang last ni, yang akhir ni. Membuat jadual belajar adalah salah satu daripada langkah-langkah saya mencapai matlamat keseimbangan akademik. Apakah faedahnya saya melakukan hal tersebut? Saya dapat membantu saya untuk menguraskan semasa yang dipunyai dengan cara yang berkesan dan memberikan faedah yang paling optimum. Sebagai contohnya, setiap hari saya akan belajar setidaknya selama 2 hingga 3 jam dengan rehat selama 10 minit. Cara ini lebih baik dibandingkan dengan tidak belajar sama sekali. Peribahasa ada mengatakan masa itu emas, yang bermaksud masa itu sangat berharga. Jelaslah di sini bahawa membina jadual belajar ini dapat mengimbangkan pembahagiaan masa terhadap pelbagai jenis aktiviti yang dilakukan. Okey, kemudian baca pembetulan ni cikgu buat tu. Amalan. Amalan membuat jadual belajar adalah salah satu daripada langkah-langkah saya untuk mencapai matlamat keseimbangan akademik. Apakah faedahnya saya melakukan hal tersebut? Hal tersebut membantu saya mengurus masa, belajar secara berkesan dan mendatangkan faedah yang optimum. Sebagai contoh, pada setiap hari saya akan belajar selama 2 hingga 3 jam dengan Sela masa rehat. selama masa rehat selama 10 minit. Cara ini lebih baik untuk diri saya berbanding jika saya tidak belajar sama sekali. Peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa masa itu emas, yang bermaksud masa itu sangat berharga. Jelaslah di sini bahawa amalan belajar menggunakan jadual belajar membantu saya mencapai keputusan cemerlang dalam akademik. Okey, terima kasih Suaidah. Baik. So cikgu dah betulkan tu. Amalan membuat jadual belajar. Tadi Suaidah tulis apa? Membuat jadual belajar. So jangan mulakan dengan apa kata kerja tadi kan. Suaidah tulis membuat jadual belajar. So ni adalah kata kerja. So mulakanlah dengan ni kata nama. Kata nama. Okay, itu satu. So idea utama ni adalah mesti ada apa? Subjek, mesti ada predikat yang jelas lah. Okay. Dan apakah faedah? Boleh guna ayat tanya. Kita nak urai. Hal tersebut membantu saya mengurus masa belajar secara berkesan. Okay. Masa berkesan dan mendatangkan faedah yang optimum. Sebagai contoh, pada setiap hari saya akan belajar selama 2 hingga 3 jam dengan sela masa. Sela masa ni adalah apa orang kata tu? Sela masa rehat. Maknanya dengan selangan lah. Selingan. Macam tu. So cara ini lebih baik. Dia lagi hurai detail lagi kan. 5W1H digunakan. Dan peribahasa. Okay, kemudian jelaslah di sini penegasan. Tegas balik idea utama. Okay. Jelaslah di sini bahawa amalan belajar menggunakan jadual belajar membantu saya mencapai keputusan cemerlang dalam akademik. Okay. So macam mana cikgu dah tunjuk pada anda? Boleh tak buat macam ni? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay, tengok ni tugasan anda. Yang pertama. Contoh tugasan. Uraikan usaha-usaha. Usaha ni sama juga dengan apa? Langkah. Sama juga dengan apa? Langkah, usaha lagi apa? Yang seumpama dengan dia Adam. Langkah sama dengan usaha, sama dengan cara. Faham tak ni? Ataupun kaedah. Kaedah. Ataupun kadang-kadang disebut strategi. Okey, cikgu dah bagi contohnya. Idea utamanya apa, huraiannya apa, contohnya apa. So, kalau langkah, cara, kaedah, strategi ni, dia akan ada kesan. So, kesan dia adalah kesan yang positif. Jangan kau bagi kesan negatif pula. Positif ni kesan kepada strategi ni lah ya.
Kemudian peribahasa, okay, tengok nanti cari maksud peribahasa ni. Apa maksud alang-alang menyelut perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Dia ni merujuk kepada usaha-usaha pihak sekolah lah. Bukannya pelumba haram tu alang-alang bawa motor biar sampai mati. Bukan dia merujuk pada langkah pihak sekolah. Dan tegasnya di sini, okay, tegaskan apa yang patutlah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Soalan kepentingan. Kalau kepentingan ni maksudnya adalah faedah ataupun kebaikan. Apa faedah menyambut bulan kemerdekaan? Antaranya adalah menyamai semangat cinta akan negara. Okey, kat sini kesannya positif. Apa positifnya? Positif berkait dengan ni lah langkah tadi ni. Menyamai semangat cinta akan negara. Huraikan contoh dia. Dan peribahasa penegasan. Okey, yang ketiga. Ni kalau soalan tanya tentang punca. Punca ni adalah sebab ataupun faktor. Okey. Tak nampak. Boleh nampak tak Adam? Boleh ke? Boleh. Sebab atau faktor. Okey, cikgu bagi satu je lah. Dia ada banyak sebab kenapa pelajar gagal dalam pelajaran kan. So, idea utamanya tiada jadual waktu belajar. So, huraiannya tak tahu cara menyusun jadual waktu belajar. So, sebagai kesannya jangan bagi yang positif. Bagi yang negatif. Sebab kita cerita benda yang negatif. Kesan ni lah. So, sebab tu peribahasa dia sudah terantuk baru tengadah. So, tegasnya di sini apa? Okay. So, anda ada 3 pilihan. So, anda pilih satu. Saya ulang balik. Anda ada berapa pilihan? Adam, ada berapa pilihan? 3. 3. So, kena jawab berapa? 1. Satu je? Tak boleh 3? 2. Okay. So, janganlah jawab 1. Kau orang ni betul lah tak pandai. Jawablah 2, jawablah 3. Kamu nak pandai jawab 3. Kamu tak nak pandai jawablah 1. Tapi tak apalah. Saya akan baik hati. Cubalah jawab 1. Dah jawab 1, saya dah betulkan. Cuba jawab yang kedua. Sekarang. Kemudian saya betulkan lagi. Sekarang ke? Yalah, sekarang lah. Sekarang bila saya dah tamatkan kelas. Okey, cikgu dah tamatkan kelas. Ada apa-apa soalan? Bukan sekarang lah. Lepas cikgu tamat kelas. Okey, ada apa-apa pertanyaan?